Ao, ao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah merupakan Tuhan yang selayak-layaknya dan sepatutnya kita memberikan puji-pujian. Tiada yang lain yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah pada petang ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita, pengajian tentang mengenali makhluk yang bersayap ataupun mudah kita fahami adalah pengajian berkaitan dengan beriman kepada para malaikat. Kita telah menangguhkan pengisian kita selama 2 minggu, yang mana hari ini merupakan siri yang ke-23 dan sepatutnya kita dah sampai kepada siri yang ke-25. Namun begitu, saya mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan pada menyampaikan ataupun dalam sudut menyusun pengisian pada setiap minggu. Namun begitu, kita syukur di atas ruang yang Allah beri kita pada petang ini. Baik, sebelum kita mulakan siri ke-23 pada petang ini, izinkan saya menyebutkan kembali apakah yang telah kita pelajari pada siri yang lalu. Pada siri yang ke-22, 2 minggu, maksudnya kelas yang sebelum ini, last kali, yang terakhir kita telah mempelajari bab yang kelima. Bab kelima ni berkenaan dengan hubungan para malaikat dengan orang kafir dan orang yang fasik. Maksudnya adalah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan ini ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mereka ini berperanan dari sudut mendatangkan azab,
dari sudut mereka dikaitkan dengan mana-mana manusia yang tidak beriman. Kalau tengok pada silibus, pada nota yang pertama yang saya paparkan di depan skrin tentara perempuan ni, tentara perempuan pun sudah sedia maklum tentang senarai tajuk, senarai bab dan topik-topik di dalam bab tersebut. Yang mana kita kalau tengok pada silibus tu kita tulis dua, iaitu menurunkan azab dengan melaknat orang kafir. Tetapi dalam nota yang terakhir, nota yang terakhir yang tuan-tuan telah perolehi dan telah pun kita pelajari, ada penambahan. Kalau masih ingat lagi, kita telah menyebut ada malaikat fungsinya menurunkan azab kepada orang kafir. Ini telah kita terangkan. Kemudian ada malaikat yang kerjanya adalah membinasakan kaum Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita telah menyebutkan ada malaikat kerjanya adalah meminta kepada Allah supaya jangan diberikan mereka ni rahmat, dijauhkan mereka daripada dapat rahmat. Istilah dia adalah melaknat orang-orang kafir. Jadi kita telah bawa contoh kisah orang kafir, kalau mereka mati dalam kekafiran, para malaikat akan melaknat mereka secara beramai-ramai. Kita teruskan dengan yang berikutnya. Yang keempat, ada juga di kalangan para malaikat yang melaknat mana-mana isteri yang tidak mahu memenuhi kehendak suaminya. Dalam keadaan dia sihat, dia ada tenaga, dia ada masa, dia tidak sakit, maka jika ada mana-mana suami isteri yang menolak kehendak suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat. Ini telah kita terangkan. Begitu juga kepada sesiapa yang suka menakut-nakutkan orang lain, seperti mengarahkan benda-benda yang tajam, pun para malaikat tidak suka dengan perbuatan tersebut. Mereka akan mendoakan orang itu supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah menyebut pada contoh yang keenam, sesiapa yang melaknat para sahabat Nabi SAW, mereka ini akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan manusia keseluruhannya. Yang ketujuh, sesiapa yang menghalang mana-mana hukum syariat itu dilaksanakan, maka mereka termasuk dalam doa laknat para malaikat. Begitu juga kepada sesiapa yang melindungi orang yang melakukan kemungkaran. Sepatutnya diambil tindakan, sepatutnya dicegah, tetapi kita melindungi orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka mereka juga mendapat laknat daripada para malaikat. Yang kesembilan, yang terakhir kita sebut dalam kuliah yang lalu, para malaikat akan melaknat, mendoakan mendapat laknat kepada mana-mana manusia yang dia menyandarkan nasab keturunan bukan pada nasab keturunan yang benar. Contohnya, dia tidak mengaku bapanya sebenar, tetapi dia menisbahkan bapa dia kepada bapa angkatnya. Begitulah sebaliknya. Ini pun termasuk di dalam laknatnya para malaikat. So ada 9 nota yang ke-14 yang tuan-tuan boleh jumpa di dalam link Google Drive yang bertajuk nota tentang makhluk yang bersayap. Okey. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan kena tambah dekat senarai pada nota siri pertama tu, tuan-tuan kena tambah dekat sinilah. Sebab dalam ni saya hanya bawa 2, kan 1, 2. Sedangkan tadi kita belajar sampai berapa? Kita belajar sampai ada 9. Jadi kita kena senaraikanlah 1, senaraikan di sini. Okey, sebab dalam nota ni saya hanya sebut 2 saja dalam senarai topik pada bab yang ke-6. Sedangkan kita dah belajar pada kelas yang terakhir pada bulan yang lalu ada 9. Jadi tolong kemaskini
topik ini di dalam silibus. Baik, petang ini kita nak bincang tentang apa? Kita nak belajar tentang apa? Petang ni kita dah masuk kepada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh tu tentang apa? Bab yang ketujuh tentang fungsi malaikat yang dia tidak melibatkan kepada manusia. Dia ada kaitan dengan manusia. Tetapi malaikat ni dia ada tugas khas dia. Contohnya, ada malaikat yang tugas dia adalah memikul arash. Memikul arash Allah. Tugas dia adalah memikul arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Dan ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga gunung ganang. Ada malaikat yang menjaga gunung ganang. Bukannya jin, bukannya ada penunggu, tak. Sebenarnya dekat gunung ganang ni ada malaikat yang Allah tugaskan. Nanti kita akan sebutkan buktinya berdasarkan kepada hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga, keempat dan kelima ni dia ada persamaan, iaitu ada malaikat yang kerjanya menurunkan awan, menurunkan hujan. Dialah yang menumbuhkan tumbuhan. Ada malaikat fungsinya adalah menguruskan rezeki. Nanti kita akan tunjukkan buktinya berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuma pada petang ini untuk siri yang ketujuh saya mohon maaf, untuk bab yang ketujuh saya mohon maaf, saya belum sempat untuk menyediakan nota rujukan. Jadi petang ni saya harap tuan-tuan dan puan bersedia untuk mencatat maklumat-maklumat yang akan disampaikan, insya-Allah pada kelas yang akan datang saya cuba menyiapkan nota yang minggu ini dan nota yang kita akan gunakan pada minggu hadapan. Kalau minggu hadapan kita nak belajar tajuk apa? Doa ya, semoga kita dapat teruskan lagi kelas kita. InsyaAllah pada minggu depan tu rasanya saya dah tak terlibat dengan bengkel dan sebagainya. Minggu depan kita nak masuk dah bab yang ke-8. Bab ke-8 ni ada perkara yang sensitif. Para malaikat ni dia akan sensitif dengan beberapa perkara yang kita lakukan. Ini kita akan bincang pada bab yang ke-8. Itu minggu hadapan. Jadi petang ni kita bincang bab yang ke-7. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang apakah hala tuju pengisian kita pada petang ini dan pada minggu yang berikutnya. Jadi saya teruskan dengan malaikat pemikul arash. Okay. Sebenarnya malaikat yang Allah tugaskan mereka ini memikul arash Allah, kita pernah sebutkan pada bab yang awal-awal dahulu tentang tajuk sifat tubuh ataupun fizikal para malaikat sebenarnya. Tapi pada waktu tu kita hanya bincang tentang tubuh badan malaikat, fizikal dia, ada sayap dan sebagainya. Tetapi pada tajuk itu ada kaitan dengan tajuk yang kita nak bincang pada petang ini, yang mana ada malaikat ini fungsinya dia memikul arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak rujuk dalam ayat Al-Quran, saya minta tuan-tuan dan puan boleh rujuk pada suratul Al-Haqqah. Surah
Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat nombor 17. Ayat yang ke-9, ayat yang bukan ayat, maafkan saya, ayat nombor 17. Surah yang ke-9, iaitu surah Al-Haqqah. Kalau kita baca pada surah Al-Haqqah ayat nombor 17, kita mendapati Allah memberitahu kepada kita bahawa ada 8 para malaikat yang mereka ini akan memikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada hari kiamat. Allah menyebut pada ayat yang ke-17, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Allah memberitahu kepada kita dan para malaikat. Allah kata pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu ada 8 malaikat yang menjunjung, yang memikul arasy Allah di atas kepala mereka. Maksudnya nanti di hari akhirat, ketika mana Allah Ta'ala hadir, bagaimana bentuknya kita tidak tahu, tetapi arasy Allah itu akan dipikul oleh 8 malaikat. Sekejap ya, tuan-tuan. Okey, saya nak merujuk terlebih dahulu ayat nombor 17 bagi suratul Al-Haqqah. Okey, izinkan sekejap saya nak merujuk surah yang ke-69 ni. Okey, surah Al-Haqqah. Saya nak tengok ayat tu sebenarnya hari tu hari apa? Sebab setahu saya dia adalah hari kiamat. Jadi saya kena rujuk kembali, takut saya tersalah. Berdosa besar jika kita menceritakan perkara yang salah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sekarang ni saya merujuk dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Okey, menurut Al-Imam At-Tabari telah dijelaskan bahawa dan kalau kita baca dalam ayat, kalau kita baca dalam ayat 17 ni, kita tak jumpa perkataan malaikat ya. Dia cuma kita jumpa perkataan wayahmilu. Wayahmilu dan dibawa. Tapi siapa yahmilu tu? Jadi kalau saya merujuk dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, menyebutkan memang mereka ini adalah malaikah. Malaikat di sini sudah pasti adalah malaikat yang memikul arasy. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada awal-awal siri yang dulu, kita pernah membawa hadis Nabi tentang malaikat ni, dia punya besar dia. Kan? Telinga dia antara satu bahu kepada satu bahu itu, kita kata sejauh 700 tahun perjalanan. Besar malaikat pemikul arasy. Kita dah cerita dekat sifat fizikal malaikat. Okey. Tetapi dalam ayat Al-Quran ni, surah Al-Haqqah ayat nombor 17, malaikat itu dia akan membawa, mereka akan memikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 8 pada perkataan yauma idzin tsamaniyah, 8 tu maksud apa 8? Sebenarnya kita pernah terangkan. Tapi kita ulang balik. 8, maksud 8 pada ayat 17 surah Al-Haqqah, pendapat pertama mengatakan adalah 8 baris. 8 tu maksudnya 8 baris. Bukan merujuk bilangan malaikat tu 8.
Itu pendapat pertama mengata 8 merujuk kepada 8 sufuf, 8 saf, 8 baris. Dalam satu baris ada berapa? Tidak diketahui. Ini pendapat yang saya lontar, yang saya sebut ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan pendapat tabi'in namanya Ad-Dhahhak. Okey. Pendapat kedua mengatakan 8, maksud 8 dalam ayat 17 suratul Al-Haqqah ni memang bilangan 8 lah, 8 malaikat. Ini adalah pendapat Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi 8 tu adakah 8 malaikat atau 8 saf yang terdiri daripada ramai malaikat? Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang pasti ada malaikat yang mereka ini memikul arash Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana hari kiamat. Kalau kita nak tahu ia pada hari kiamat, kita kena bacalah pada ayat yang awal-awal, ayat nombor 16, ayat nombor 15. Kita akan jumpa tentang hari kiamat. Okey, habis tentang malaikat. Rupa-rupanya ada malaikat yang kerjanya adalah memikul arasy Allah. Kalau sebelum ni kita bincang, ada malaikat yang kerjanya melibatkan dengan manusia. Okay. Jadi kita masuk malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua iaitu malaikat penjaga gunung ganang. Kita kena hati-hati sebab mungkin kalau satu perkara khurafat yang kita jaga, kita duk ingat macam kat gunung tu ada dewa-dewa, dekat gunung tu ada jin yang jaga penunggu. Sebenarnya tidak. Kalau kita belajar dalam hadis, ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga gunung. Jadi tak sepatutnya kita takut sebenarnya. Okey. Saya bawa contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Yang mana hadis ni munculnya hadis ni daripada pertanyaan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Aisyah tanya? Aisyah ni dia pernah bertanya kepada Nabi tentang dia tanya tentang selain daripada kalah dalam perang Uhud, apa peristiwa lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa lebih dahsyat daripada kalah dalam perang Uhud? Sebenarnya perang Uhud ni kita sedia maklum, yang merupakan kekalahan tentera orang beriman. Kalau kita tengok dalam sejarah perang Uhud, dia berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Masa tu Rasulullah SAW tercedera semasa dalam peperang Uhud dan syahid beberapa para sahabat. Jadi kekalahan tu rasa berat sangat. Maka Aisyah tanya, ada tak? Mana lebih berat? Kalah dalam perang Uhud ke atau dalam peristiwa lain? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sebenarnya Aisyah, kata Nabi, ada lagi yang lebih dahsyat daripada peristiwa itu. Apa dia lebih dahsyat? Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perjalanan Rasulullah hendak pergi menyebarkan dakwah, nak bawa Islam ini ke sebuah tempat namanya adalah Taif. Kita tahu dalam sejarah bahawa Nabi SAW pernah keluar daripada Mekah. Nabi pergi dakwah kepada orang luar Mekah, iaitu di Taif, untuk mereka menerima Islam.
Dan kita semua sudah maklum. Dalam peristiwa Taif kan, Nabi SAW telah kematian isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi juga SAW telah kematian bapa saudaranya adalah Abu Talib. Masa itulah Nabi SAW menghadapi pelbagai sudut. Pelbagai sudut ancaman, pelbagai sudut gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW pun mencarilah perlindungan. Nabi pun berusahalah. Kalau penduduk Mekah ni dah tak nak dah terima Islam ni, maka Nabi cuba keluar daripada penduduk Mekah. Nabi pergilah ke Taif. Semua orang tahu cerita Taif. Masa Nabi SAW pergi ke Taif tu, Nabi bertemu dengan pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan di Taif. Nabi jumpa ketua-ketua dulu. Antara yang Nabi SAW jumpa adalah, kalau sebut dalam hadis tu, beliau adalah daripada Ibnu Abi Yalayal. Dia kata dalam hadis, sekejap, saya nak sebut istilah dia. Namanya adalah Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kulal. Ini di antara pembesar-pembesar Taif. Tapi mereka tak nak terima Nabi. Mereka tidak mahu menerima Islam. Kalau kita baca dalam ulasan lain, Nabi jumpalah beberapa orang lain. Ada riwayat mengatakan banyak yang Nabi SAW jumpa pembesar-pembesar di masa-masa di Taif tu di kalangan Bani Thaqif, tapi mereka menolak Nabi. Bahkan kita tahu kan, dalam dakwah di Taif itulah Rasulullah SAW telah dihalau keluar. Maka dalam perjalanan Nabi keluar ke Taif itulah, Nabi nak keluar pada Taif, nak kembali ke Mekah, Nabi telah dilontar, dibaling dengan batu-batu, sehingga kan Nabi SAW ini telah luka parah, berdarah, luka, dibaling dengan batu oleh penduduk-penduduk yang ada di Taif pada ketika itu. Maka Nabi rasa saat yang sangat dahsyat. Sebab itu kalau kita belajar Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj, jangan lupa sebut kisah ni dulu sebenarnya. Sebab Isra' Mi'raj tu berlaku setelah Nabi mengalami fasa-fasa yang sangat berat. Antaranya fasa kesedihan Rasulullah. Dia panggil tahun kesedihan. Fasa bapa saudara sendiri tidak mahu beriman, bapa saudara telah meninggal, sedangkan bapa saudaranya yang banyak mempertahankan Rasulullah SAW, kematian pula isteri baginda SAW, lepas tu pergi Taif, orang tak peduli, bahkan mereka menolak. Kalau menolak dengan mulut saja tak apa, mereka telah menghalau Rasulullah, dibaling dengan batu-batu, sehingga kan darah daripada kepada Nabi SAW ini mengalir sehingga kepada kaki. Masa Nabi nak patah balik ke Mekah itulah, dalam keadaan Nabi berdarah itulah, Nabi SAW sebenarnya Nabi tak tahu nak bawa diri dia ke mana. Sebab penduduk Mekah dah tak terima dah Rasulullah. Ingatkan pergi Taif ada orang nak terima. Kalau kita baca dalam hadis tu sedih tau, dalam hadis tu. Dalam hadis tu Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, saya baca dalam hadis tu, Nabi kata, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Nabi kata, aku tak tahu mana aku nak pergi, kata Nabi. Bawa langkahku ini, kata Nabi. Tapi sedih sangat. Orang kampung sendiri Mekah tak terima, harapkan orang luar boleh terima. Tapi pun ditolak.
orang kampung sendiri, maksudnya orang Mekah tu, penduduk Mekah tak terima, orang kat luar pun tak terima, jadi macam mana Islam? Maka Nabi membawa diri dalam keadaan dia sedih sebenarnya. Bawa langkah diri dia keluar daripada Taif nak pergi ke Madinah. Sampaikan hadis tu kalau kita baca dah sedih sangat. Kalau kita faham lah. Hadis tu Nabi kata, aku ni sampai tak tahu ke mana aku nak bawa diri aku, kata Nabi. Sampailah, kata Nabi SAW, Nabi sampai ke satu tempat, dia panggil biqarnin as-sa'ali. Qarnun tu, maksud ke situ dia merujuk kepada sebuah bukit. Nabi sampai dekat situ, dia panggil Qarnun as-sa'ali. Gunung as-sa'ali ni, dia sebenarnya tempat tu dia dekat dah, dia dah dekat dah, dia dah dekat ke Mekah dah. Dia di antara Mekah dengan Taif. Satu tempat tu. Kan Nabi dah keluar daripada Taif. Nabi dah patah balik ke Mekah. On the way itulah Nabi sampai satu tempat, namanya adalah Biqarnin as-Sa'ali. Dia Qarnun ni dia merujuk kepada gunung. As-Sa'ali tu merujuk kepada tempat. Maka waktu Nabi sampai kat situ, belum sampai dekat Mekah lagi. Di antara tempat tu, di antara Mekah dengan Taif. Ketika Nabi SAW sampai, Nabi angkat kepalanya, Nabi nampak ada satu kumpulan awan yang sedang menaungi Rasulullah SAW. Maksudnya ada awan, dia sedang menaungi Rasulullah SAW. Apabila Nabi nampak awan berada menaungi Rasulullah, berada di atas kepalanya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun angkat kepalanya, dongak tengok ke awan tu. Maka ketika Nabi nampak dalam kumpulan, dalam awan itu, Nabi mendapati ada malaikat Jibril alaihi salam. Apabila Nabi nampak Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril terus berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Jibril kata, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alayka. Tengok Jibril kata. Jibril kata kepada Nabi SAW, dia kata, sesungguhnya Allah dengar apa kau cakap dekat kau. Allah Ta'ala dia dengar, dia tahu apa yang mereka telah buat kepada engkau. Jibril kata. Lepas tu Jibril sambung lagi. Dia kata, sebenarnya telah diutuskan, telah dihantar kepada engkau malakal jibal, malaikat yang penjaga gunung. So malaikat penjaga gunung ni, engkau boleh perintah dia nak buat apa saja. Tahu tak maksudnya? Maksudnya Jibril bagi tahu Allah Ta'ala telah menghantar kepada engkau malaikat jibal, malaikat gunung. Maka malaikat gunung ni kau nak suruh dia buat apa, dia akan buat. Menunjukkan bahawa gunung ni ada malaikat yang jaga. Berdasarkan hadis ni lah. Maka apa yang Nabi SAW lakukan? Tapi sebelum tu, malaikat penjaga gunung tu, dia pun muncul. Dia pun menyerulah Nabi. Fanadani. Nabi, yang ni ingat ya, yang ini Nabi cerita dekat Aisyah. Ingat, kita jangan lupa siapa pendengar setia cerita ni, Aisyah. Maka Nabi pun cerita dekat Aisyah, waktu malaikat gunung tu datang, malaikat penjaga gunung tu bagi salam dekat tu. Fasallama alayya. Malaikat gunung tu bagi salam kepada aku. Lepas tu malaikat gunung tu kata apa? Malaikat gunung tu kata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Okey. Faqala dhalika fima syi'ta. Maksudnya malaikat gunung tu dia bagi salam. Lepas tu
malaikat gunung tu dia menyebut macam ni. Dia kata mula-mula bagi salam. Lepas tu malaikat gunung tu berkata, wahai Muhammad, engkau perintahlah, engkau nak suruh aku buat apa, engkau mintalah, dia kata, perintahlah sekehendak hatimu. Jika kau nak aku timpakan kedua gunung ini kepada mereka. Gunung kat situ sebenarnya merujuk kepada gunung Abu Qubais dengan gunung Al-Ahmar, serta dua gunung yang ada di Mina. Dekat kawasan tu lah. Malaikat penjaga gunung ni kata, kau nak perintah aku buat apa, bagi tahu. Dia kata, kalau kau nak aku kalau kau nak aku timpakan dua gunung yang besar, nak hampakkan kepada mereka ni, bagi tahu. Malaikat gunung tu offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya malaikat gunung tu dihantar oleh Allah. Allah bagi tahu kepada Jibril supaya bagi tahu kat Nabi Muhammad ada malaikat gunung yang dihantar kepada dia. Tapi apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lah tak tahulah kita akan buat apa. Kalau kita ni rasanya tak tunggu lama kot, kan? Kalau kita akan melepaskan geram kita, kan? Sebab Allah yang hantar, kan? Maksudnya ada peluang ni. Bukan kita suka-suka minta, Allah hantar. Tetapi apa Nabi SAW sebut kepada para malaikat, kepada penjaga gunung tadi. Kalau kita baca bahasa dia, saya sebut dalam bahasa mudah nak difahami, seolah-olah Nabi kata tak apalah, kata Nabi, biarlah, kata Nabi. Moga-moga zuriat mereka penduduk Taif tu yang akan datang, mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Nabi biarkan penduduk Taif tu tak dihempak dengan apa? Tak dihempak dengan gunung ganang tadi tu. Kan? Bagikan mereka hidup, moga-moga zuriat mereka yang akan datang, mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cuba kita hayati hadis ni. Perjuangan Rasulullah, kan? Kenapa Allah tak bantu Nabi? Mula-mula kan bagi menang, kan? Inilah kita belajar sebenarnya. Dalam hidup ni, tak ada benda kita tak kena buat dulu. Semua kita kena buat. Usaha dulu. Baru pertolongan Allah akan sampai. Dalam masa yang sama kita dapat belajar, ya Allah, sangat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepada orang-orang yang telah melukakan Rasulullah. Bukan sekadar melukakan hati, tetapi telah melukakan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibaling dengan batu-batu, mengalir darahnya sehingga kepada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tetap memberikan kemaafan. Nabi tolak tawaran malaikat penjaga Al-Akhbathain, penjaga gunung-gunung itu. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Peristiwa Nabi kat Taif ni, tuan-tuan ya, lebih teruk. Nabi kata maknanya pengalaman Nabi bukan dekat Uhud tu yang teruk. Bukan dia kalah kat Uhud tu yang lebih menyisakan Nabi. Tetapi yang lebih teruk ketika mana Nabi pergi ke Taif. Jadi cerita ini berdasarkan hadis ini membuktikan kepada kita bahawa adanya malaikat penjaga gunung. Kalau kita dengar lagu-lagu orang kata apa? Apa tu lagu yang Sarawak tu? Penjaga gunung negeri Sarawak. Itu semua boleh buat pada syirik. Sebenarnya penjaga gunung. Bukan jin Ahmad Al-Bab. Bukan. Tetapi adalah di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca hadis ni sebenarnya sedih, tuan-tuan.
Kalau kita baca cerita dia tu, kan, sumbangan Rasulullah ni terlalu besar. Sebab itu lepas peristiwa Taif itulah Allah hiburkan Nabi naik berjalan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab tu siapa-siapa nak menghayati kisah Isra' dan Mi'raj, dia kena memahami apa sebab utama Nabi boleh naik dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Sebab orang masuk Isra' Mi'raj ni dia terus masuk kisah tu. Tapi dia kena bawa kepada kisah apa yang berlaku sebelum itu, yang menyebabkan Nabi dihiburkan oleh Allah, naik dia ke langit, jumpa dengan senior-senior dia kan, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu perkara kedua. Saya nak bawa tuan-tuan kepada malaikat yang dia menjaga hujan, dia menjaga tumbuhan. Ada satu cerita benar, ada seorang lelaki, dia dengar malaikat yang jaga awan itu, yang nak menurunkan hujan itu berkata. Ini cerita benar ni. Nak tahu tak cerita benar ni? Cerita benar ni bukan daripada saya ya. Ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau tuan baca tentang malaikat ni, seperti mana kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau kita baca tuan-tuan, sebenarnya rezeki-rezeki yang kita dapat ni semua ada malaikat-malaikat yang membawa. Hatakan titisan air hujan ini pun sebenarnya ada malaikat-malaikat yang menjalankan dia. Sebab tu apabila kita tengok hujan kan, dengar hujan, kita akan teringat kisah malaikat sebenarnya. Kerana perjalanan hujan ini ada malaikat-malaikat yang mengaturkan. Semuanya berdasarkan daripada arahan Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi ada malaikat-malaikat yang menguruskan. Saya kemukakan kepada tuan-tuan hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim ni nak cerita tentang macam mana hujan dibawa turun kepada sebuah kebun yang dimiliki oleh seorang lelaki. Jadi kalau tuan nak tahu cerita dia, kita kena dengar sampai habis. Siapa lelaki pemilik kebun tu? Apa dia buat dengan kebun dia? Sehingga kan Allah datangkan cerita dialog di kalangan para malaikat. Hadis sahih riwayat Muslim. Maknanya cerita ni kuat. Kesahihannya dalam hadis riwayat Muslim. Okay. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita dia, ada seorang lelaki ni. Okey, ada seorang lelaki, dia ni masa tu dia berada di sebuah tempat bifulatin. Fulah ni satu tempat yang tandus, tanah yang tandus. Ada seorang lelaki ni, dia duduk kat situ. Tiba-tiba dia mendengar ada suatu suara di sebalik awan. Kat tempat tu tak ada orang. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang bercakap. Dia tak tahu tu orang, sebenarnya malaikat. Dia dengar ada suara yang ada dua suara, sebenarnya malaikat. Okay, dia dengar, dia kata fasami'a fihi kalaman. Dia telah mendengar ada suara yang berkata-kata. Lelaki tu dia dengar apa? Dia dengar di mana? Di balik awan. Sebab kita tahu kan, awan ni dikaitkan dengan hujan. Okey. Suara tu yang didengar, suara tu kata macam ni. Suara tu kata, ishqi hadiqata fulanin. Suara tu kata, pergi siram kebun si fulan ni. Disebut istilah si fulan lah.
Okay, maksudnya dekat awan tu rupanya ada malaikat yang saling arah mengarahkan. Jadi malaikat yang satu ni dia kata, pergi siram kebun fulan tu. Siram kebun dia. Maknanya apa? Turunkan air hujan dekat kebun orang tu. Tak lama kemudian, lelaki yang cerita yang dia dengar suara ada orang berkata seperti itu, dia tengok awan tu, dia turun rendah sangat awan tu, lalu awan tu pun mencurahkan air di tanah yang banyak. Ketika tu masih tanah tu ada batu-batu di sekelilingnya. Ada batu-batu di sekelilingnya. Lepas tu apabila air hujan tu turun dekat tanah yang ada banyak bebatuan tadi tu, dalam tempoh sekejap saja, air yang turun tadi tu, dia macam dia akan jadi tempat satu takungan air. Dan dekat takungan air tu macam ada satu saliran tau. Dia macam ada satu saluran, macam tempat maksudnya sumber air tu keluar satu salur. Maknanya air tu mengalir. Ada air tu dia mengalir. Ada satu saluran air. Lelaki ni lepas dia tengok air tu ikut saluran tu, pergi dekat saluran tu sampai lelaki tu ikut je air tu. Air tu pergi ke mana tu? Dia ikut sampailah dia jumpa ada seorang lelaki yang sedang pindahkan air dalam kebun dia. Jadi air yang mengalir tadi tu kan, dia pindahkan air tu ke dalam kebun dia. Maknanya dia sedang dia tengah siram kebun dia dengan air yang mengalir tadi. Air tu sebenarnya dia mengalir dekat lelaki tu. Jadi mungkin lelaki tu dia ada takungan air ke. So air takungan lelaki yang seorang lagi ni, dia pun siramlah kebun dia. Okey. Apabila lelaki yang pertama ni yang dengar suara dekat awan tadi tu, dia jumpalah lelaki tu. Yang lelaki yang sedang sibuk menyiram air dekat kebun dia tu. Lalu lelaki yang baru sampai tadi tu, yang ikut saluran air tadi, dia pun tanya dekat pemilik kebun tu. Dia tanya. Dia kata, wahai Abdullah, masmuka? Maka lelaki ni, dia pun tanya dekat pemilik kebun tu. Seorang lelaki lain. Dia tanya, wahai hamba Allah, engkau siapa nama? Dia tanya. Kau ni siapa nama? Lelaki yang sedang berkebun, yang sedang menyiram kebun dia dengan air yang melalui saluran yang dia terima tu, dia jawablah, fulan. Dia kata fulan. Dia kata fulan. Okey. Lelaki ni terkejut lah. Kenapa lelaki tu terkejut? Dia kata, selepas lelaki tu beritahu dia ni si fulan, nama dia, maka lelaki pemilik kebun tu bertanya pula dekat orang yang tanya dia tadi tu. Dia tanya apa? Dia kata, dalam hadis tu dia sebut, saya walima tas'alu. Dia kata, engkau tanya nama aku ni kenapa? Kenapa kau tanya nama aku? Kenapa kau tanya tentang aku? Maka lelaki yang bertanya tadi tu, dia katalah, dia pun cerita balik. Dia kata, sebenarnya aku dengar tadi tau, sebenarnya di sebalik awan tu ada satu suara yang minta supaya kebun si fulan ini didatangi air. Sebab tu aku tanya nama kau. Rupa-rupanya yang malaikat yang cakap siram air dekat kebun si fulan tu, disebutkan nama si fulan tu. Jadi lelaki ni cubalah nak buat siasatan. Oh, si fulan ni rupanya dia ni lah yang dia dengar suara dekat awan sebut nama dia, rupanya lelaki ni lah. Lepas tu lelaki yang mendengar suara dekat awan tadi tu, dia pun tanya. Dia tanya sebab dia terkejutkan nama dia tu, nama lelaki ni disebutkan di dalam awan tu. Siapa lelaki ni? Lepas tu dia tanyalah pada lelaki tu, dia kata,
Dia kata sebenarnya apa yang kau buat? Dia kata apa yang kau buat dengan air ni? Dia kata kebun kau ni kau buat apa sebenarnya? Maka lelaki tu pun cerita. Lelaki tu kata sebenarnya kebun yang sedang aku uruskan ni, dia kata aku telah bahagikan kepada 3. Lelaki ni dia berkebun tau. Tapi dia buat kebun tu, hasil kebun dia ni, dia telah bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama dia buat apa tau? Dia cakap. Dia kata 1/3 hasil ni, dia kata 1/3 hasil ni aku gunakan untuk nafkah diri aku dan ahli keluargaku. Dia kata 1/3. Maknanya dia bagi 3 lah. Okey, 1/3 hasil kebun ni aku gunakan untuk diriku dan ahli keluargaku. 1/3 lain dia gunakan untuk apa? Dia kata aku akan dia kata hadis tu kata aku akan gunakan untuk orang miskin. Aku gunakan untuk wa ibnu sabil. Aku gunakan untuk membantu orang-orang yang fi sabilillah. Lelaki ni. Maknanya lelaki ni dia bagi 3 kan. Hasil kebun tadi tu, 1 memang hasil tu dia buatlah beli makan ke, untuk tanggung ahli keluarga dia. Hasil pendapatan kebun tadi tu dia telah sedekahkan untuk orang miskin, untuk ibnu sabil, orang yang meminta-minta. Dan lebih dia buat apa? 1/3 lagi. Yang lebih itu dia gunakan duit tadi tu, dia buat rolling balik. Dia pusing balik duit tadi, macam mungkin dia nak beli baja, mungkin dia nak beli benih kan. Dia gunakan balik untuk kebun dia tadi tu. Hadis ni hadis yang sahih. Jadi apa dapat kita belajar? Rupa-rupanya lelaki yang telah mendapat sumber air tadi ni rupanya adalah milik lelaki yang saleh. Murah rezeki dia. Okay. Murah rezeki dia, dia cukup sumber air. Jadi kalau kita belajar dekat sini, nombor 1 yang kita memang nak dapatkan dalil dia, memang ada malaikat yang mereka ini bertugas menjaga awan, menjaga hujan. Seperti mana yang kita dapati lelaki ini dapat mendengar percakapan malaikat di dalam awan tadi. Dan kita dapat belajar yang lain, rupa-rupanya lelaki yang dapat sumber air tadi itu adalah lelaki yang saleh. Tukang kebun yang saleh. Dia bagi harta itu kepada 3. Menunjukkan bahawa boleh dikaitkan dengan malaikat yang membawa rezeki. Sebab itu kita ni beriman pada Allah. Allah jamin kita ada rezeki. Allah jamin rezeki ke anak-anak kita. Sebab itu kita belajar. Serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Usaha, kerja, ada je rezeki Allah jamin. Seperti mana kita baca kisah lelaki menarik hadis dengan perempuan. Okay, jelas ya, itu hadis yang kedua. Kemudian kita pergi kepada malaikat secara khusus yang menjaga rezeki dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tengok dalil dia, saya minta tuan-tuan lihat dalam surah Al-Mursalat. Siapa pernah baca, maksud dia, siapa pernah baca surah Mursalat, kita pernah ulas sebenarnya tentang surah Mursalat tu, surah malaikat
yang diutuskan. Sekejap saya tengokkan contoh surah Mursalat sekejap ya. Siapa yang pernah mengikuti nama dan tema surah telah kita terangkan dalam surah Mursalat. Sekejap saya tunjukkan ayat dalam surah Mursalat ya. Saya tunjukkan. Sekejap saya tunjukkan nota nama surah. Kita dah belajar. Ini dalil yang menunjukkan alam ni sebenarnya diuruskan dengan malaikat. Dengan wahyu dari Allah lah. Bukan kita nak kata Allah yang tak urus. Allah mengurus dengan adanya pengutusan para malaikat. Sekejap. Surah Al-Mursalat. Surah yang terakhir dalam juzuk nombor 25 kan. Betul. Juzuk 29. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Mursalat. Tuan-tuan, surah Mursalat surah yang ke-77 betul ke? Takut saya terlupa. Okay. Surah Mursalat. Wal mursalati urfa. Okey, surah yang ke-77. Sekejap ya. Okay. Berikan saya sekejap mencari ayat. Saya cari surah Al-Mursalat. Al-Mursalat sebelum An-Naba. Okey. Al-Mursalat ke okey. Kita jumpa kita. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya kalau tuan-tuan dan perempuan nak lihat bukan ya. Surah An-Nazi'at kot. An-Nazi'at lebih tepat sebenarnya. Suratul Nazi'at. Okey. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan bahawa ayat-ayat Quran yang membuktikan bahawa alam ni dia ada malaikat-malaikat yang bertugas menguruskan alam ini. Okay, saya nak bawa surah An-Nazi'at Mursalat 77, 79. An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati urfa. Sekejap ya. Mana surah An-Nazi'at? Tapi masa saya cari kan, dia tak jumpa. Okay, tak apa, saya tinggalkanlah. Okey, begini. Kalau tuan-tuan nak rujuk bahawa ada malaikat yang dia menjaga langit, dia yang menguruskan urusan dunia ni, saya syorkan tuan-tuan buka surah An-Nazi'at. Surah ke-79, baca pada ayat 1 sampai 5. Kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashqa. Was-sabihati sabaha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Dekat ayat fal-mudabbirati amra, dia umum. Maksudnya demi yang mengaturkan urusan dunia. Itulah di antara ayat ini. Nanti buka surah tu An-Nazi'at. Itu bukti menunjukkan ada para malaikat yang dialah yang menjaga alam ini. Yang menguruskan alam ini. Bergantung kepada perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita dah selesai bab yang ke-7. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab yang ke-8. InsyaAllah pada minggu depan. Ada sebarang pertanyaan yang boleh
saya jawab jika saya tahu, ataupun ada sebarang perkongsian dari tuan-tuan dan puan-puan, silakan tuan-tuan. Kalau ada perkongsian, silakan. Kalau saya ada salah silap pun tolong betulkan. Mana-mana fakta yang saya tersalah sampaikan, tolong betulkan. Saya sangat mengalu-alukan kebetulan dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau tidak ada persoalan dan pertanyaan, InsyaAllah kita akan sambung perbincangan yang selanjutnya pada minggu depan. Dan dalam kesempatan ni saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kelas pada malam ni selepas Isyak. Kita akan menyambung kembali tajuk nama dan tema surah. Surah yang kita akan pelajari pada malam ini tentang surah Al-Qadar, surah Al-Bayyinah dan surah Al-Zalzalah. Saya cuba ambil 1, 2, 3. Kita akan belajar surah Al-Qadar, surah Al-Bayyinah dengan surah Al-Zalzalah. Malam ini kita bincangkan apakah sebab di sebalik penamaan Al-Qadar, Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah, dan kita akan bincangkan apakah tema bagi ketiga-tiga surah ini insya-Allah pada malam ini. Dijemput sama-sama kita menimba ilmu pengetahuan, ajak rakan-rakan yang lain untuk memeriahkan majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah nanti saya kongsikan link Zoom pengisian pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.